Hai, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat pagi. Okey. Alhamdulillah. Berjumpa lagi kita tapi kali ini dalam podcast JTM. Apa tu JTM? Jabatan Teknologi Maklumat. Okey, tapi di saluran USAS TV. Tapi hari ini saya tak berkeseorangan lah. Saya ditemani oleh dua orang yang sangat dikenali di Jabatan Teknologi Maklumat. Okey, siapa yang tak kenal diorang ni, mana kata diorang baru ataupun belum mengenali multimedia dan seisinya. Okey, saya mulakan dengan yang sebelah kanan saya ni, yang kecil, yang molek, yang saya hormati. Okey, kita ada Cik Sarah Nur binti Ahmad. Okey, Cik Sarah, apa khabar? Alhamdulillah, baik. Sihat, Cik Sarah? Alhamdulillah. Okey, Cik Sarah merupakan pensyarah multimedia di Jabatan Teknologi Maklumat. Ya. Okey, kita beralih kepada sebelah kiri saya. Kita ada Encik Berhanuddin bin Ahmad. Cik Berhan, sihat? Alhamdulillah setakat ni. Pagi ni Alhamdulillah sihat. Okey, macam mana perjalanan datang tadi? Okey? Okey, perjalanan clear, tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa. Semua lancar. Alhamdulillah. Okey, Cik Berhan juga merupakan pensyarah multimedia di Jabatan Teknologi Maklumat. Okey, dengan adanya dua panel yang teman saya hari ini, kita akan mengulas ataupun mengupas satu drama TV3, arahan Fairuz Loy. Arahan Fairuz Loy. Yes. Alright. Okey, drama ni bertajuk Hadiah dari Tuhan. Cik Baru Berhan ditayangkan. dengar? Baru ditayangkan. Tak adalah baru ditayangkan. Cerita ni ditayangkan pada 30 Disember 2020. Oh. Dan dah tamat pun episod dia, selama 13 episod lah. Saya pun sebenarnya tak sure sangat dia punya bila tayangan sebenar dia tu, sebab saya pun tak tengok secara apa kata siaran yang sebenar lah, ketika waktu siaran yang sebenar. Okey, cerita ni ditayangkan di TV3 waktu slot Lestari. Tapi kalau bagi yang belum sempat menonton, kita ada juga boleh tonton secara atas talian lah dalam platform iQIYI. iQIYI ke betul ke saya sebut? Saya pun think iQIYI ke? Kalau okey, saya nak bagi apa orang kata penerangan sedikit ataupun pembetulan sebutan lah, Okey. kan sebenarnya. Sebab kalau ikutkan ia kalau daripada bahasa Mandarin, sebutannya adalah iQIYI. Oh, iQIYI. 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 Gitu. Sarah belajar Mandarin lah. Tak ada, sebab saya dengar daripada YouTube lah, macam mana nak sebut kan. Okey, sebab iQIYI lah, bukan iQIYI. Selalu kan orang sebut iQIYI sebab ejaan dia IQIYI Kalau ikut kita kan. pronunciation yang biasa, kita akan sebut iQIYI lah. iQIYI. Tapi kalau ikut Mandarin yang betulnya, kita sebut iQIYI. Saya pun tak sempat nak tengok secara langsung yang di TV3 slot Lestari. Tetapi saya buat satu kejutan. Wow. Satu Walau kejutan. penuh kejutan lah kan. Mana Kejutan bila macam mana saya tu? download apps iQIYI tu, ataupun iQIYI. iQIYI tu, Alright. saya tengok dalam 2 malam saja. Habis 13 Episod? Khalas. Oh, Selesai. hebat. Dahsyat Malam je, pertama Wan. saya khatam 7 episod. Okey. Malam kedua saya khatam lagi separuh, 6 episod. So jumlah 13 episod Habis selesai. tak ada buat apa lah, duduk situ je. Duduk situ je lah. Sediakan kopi, duduk situ je. Waktu Cik Sarah 2 malam juga ke? Tak, saya banyak kerja lain lagi kan. Saya tengok separuh-separuh sikit lah. Hari ni 2 episod, kemudian 2 episod. Kalau macam tak ada apa nak buat tu, banyak lah episod saya buat. Tapi lah dia 13 episod je kan. So macam tak banyak sangat Tak lah. banyak episod, cuma ambil masa kita nak tengok kan. Dan Satu ceritanya episod pun santai. Betul. Tak berat. Betul. Sebab cerita ni penerbit dia adalah dari Jalina Rejab dan skrip ditulis oleh PGRS Team Janjira. Okey. Sebab tu kita boleh tengok ada part-part skrip dia yang menyentuh hati kita. Kita boleh tengok lah. Okey. Saya nak tanya, daripada tajuk tu kan, hadiah dari Tuhan. Daripada tajuk tu betul, hadiah. Selalu kita tengok hadiah dari orang, hadiah dari ayah ke, hadiah dari mak ke kan. Tapi kali ni tajuk dia adalah hadiah dari Tuhan. Cik Berhan rasa kan, kenapa hadiah dari Tuhan tu boleh menarik minat kita untuk tengok, ataupun menarik minat Cik Berhan nak tengok cerita ni? Sebelum tu Sarah biasa dapat hadiah tak? Setahun berapa kali dapat hadiah? Entahlah, sejak dah tua ni tak dapat hadiah. Saya pun kalau macam dekat Facebook ada notification birthday tu pun, saya memang tutup. Saya tak nak bagi orang tahu bila birthday saya. Forever young lah cerita dia. Tapi saya ingat birthday Cik Sarah. Oh ya ke? Terima kasih Iwa. Tapi naluri manusia lah. Naluri semua manusia kan. Ya, ya. Bila dia saja dapat saja hadiah, suatu yang pastilah hadiah ni bersifat yang menggembirakan. Betul. Yang menyeronokkan. Mungkin kerana hari jadi, kerana ulang tahun perkahwinan,
kerana apa saja lulus exam dan sebagainya. So hadiah ni bila sebut hadiah sudah pasti menggembirakan. Satu Tapi yang ini istimewa. satu istimewa. Satu yang istimewa. Tapi dengan tajuk ni hadiah dari Tuhan. Tuhan atau Allah nak bagi hadiah. Betul. Ini satu benda yang menarik untuk dibincangkan. Tak mana hadiahnya? So, saya pun tengok tajuk tu pun menarik. Oh, hadiah dari Tuhan. Kenapa Tuhan? Ya. Selalu kita tengok drama-drama Melayu klise, ada hadiah dari ayah ke, Hadiah kekasih. istimewa, hadiah untuk kekasih ke kan. Ya. Sebenarnya tanda kononnya. Kan? Ya. Ha. So bila kita bercakap tentang hadiah ni, sudah pastilah di sana ada maksud tertentu yang Allah turunkan, yang Allah beri sebagai hadiah. Walaupun kadang-kadang tu kita merasa perit, merasa sengsara satu keadaan tu, dan kita kena terjemahkan dia, positifkan dia sebagai satu hadiah. So di situ kita akan lebih merasa tenang, sabar, memerhati apa hikmah di sebalik itu, kerana dia ada hadiah. Kita anggap hadiah. Yang bagi hadiah tu bukan calang-calang pihak. Itu bukan manusia kan. Bukannya Perdana Menteri. Betapa adilnya Allah tu, dia bagi hadiah tu untuk semua. Ya. Kan? betul. Dia tak pilih pun siapa dia punya Ya, tidak mengira. penerimanya dan dia bagi untuk semua orang. Bukan di Malaysia saja. Tak, dan dia Satu bukan dunia bukan kan? pilih macam orang macam kita, orang Islam je yang kena tak. Semua merasa. semua kena. Bukan di Malaysia je malah kata seluruh dunia lah terjejas dengan benda ni kan, mendapat rasa benda yang sedar ni kita tengok dalam drama, dalam movie, international movie. Tak pernah terfikir pun nak jadi dekat Malaysia macam lockdown macam ni kan. Kita bayangkan Yang Maha Agung memberi hadiah kepada kita. Kalau yang di Pertuan Agong sendiri, Sultan, Raja, pemerintah memberi hadiah, kita merasa cukup teruja, bangga. Akan kita bawa hadiah tu mengata, ini hadiah daripada Agong ni. Betul. Tetapi ini hadiah daripada Tuhan. Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala yang memberi hadiah kepada kita. Kira dia tak memilih siapa dia nak bagi. Dia Ya. bagi, dia nak bagi tu, dia bagi semua. Ya, So kita betul. nak tak nak benda tu, kena terima benda tu kan. Ya. Sebab ada orang cakap hadiah ni hadiah yang menggembirakan ke, hadiah yang menyedihkan ke. Ada yang kalau berfikiran positif dia akan fikir hadiah ni hadiah yang menguntungkan diri dia, hadiah yang memberi kesan positif dalam diri dia. Tapi kalau yang berfikiran negatif ataupun yang tak pernah nak berfikiran jauh, hanya fikir diri dia sendiri, dia akan rasa hadiah ni bukan hadiah yang terbaik untuk dia. Dia akan rasa hadiah ni hadiah yang susah lah. Dan dalam Islam pun ada adab menerima pemberian. Maknanya bila mana kita mendapat pemberian dalam bentuk hadiah ke, sebagai contoh, maka sekalipun kita merasa hadiah ni tidak bernilai, contohnya kan, kita merasa hadiah ni tidak ada apa erti, dah banyak kan di rumah kita benda yang macam tu, tapi orang bagi juga hadiah. Tapi Allah, Islam mendidik kita menghargai pemberian orang. Betul. Menghargai. Sekalipun benda tu murah, tak bernilai pada kita, tetapi dia tetap bersifat hadiah, kena hargai. Betul, dia Kena ada appreciate. nilai dia kat situ. Yes. Itulah yang berbalik pada cerita ni, Ya. memang yang bagi pendapat saya lah, hadiah yang daripada Tuhan tu adalah kita mengambil daripada sudut positif. Ya. Sebab dalam penceritaan yang digarapkan di dalam naskah ini, dia memang menceritakan apa yang berlaku dan orang di dalam karakter-karakter menerima. Okey, orang kata menghadapi Memang berlaku benda tu dekat keadaan sekarang. Menghadapi situasi yang tu dengan orang kata dengan seadanya lah. Tidak kira latar belakang mana. Tidak kira latar Ya, belakang. semua menghadapi situasi yang sama. Semua menghadapi benda yang orang kata matang semasa Menghadapi pandemik situasi, ini yes. berlaku kan. Kalau kita tengok dia punya karakter dia dalam ni yang utama yang kita tengok daripada generasi muda tu kan, yang ada kalau kita tengok Bella, Ika Nabila, Kul Fatah. mereka ni bukan orang yang dewasa, dia orang baru kalau ikutkan Dekat masih lagi kelepasan SPM. itu pasal betul. SPM. Yes. Jadi dia orang ni macam dia tidak ada pengalaman hidup yang banyak pun. Kalau Betul. kita ikutkan baru Ya. 17 tahun hidup, 18 tahun hidup macam tu. So tapi mereka matang semasa menghadapi pandemik ni, konflik Mana ni. kata keadaan yang mematangkan mendewasakan orang. mereka. So, Maknanya mereka bukan saja matang, bahkan bijak mencari solusi. Ya. Menghadapi suasana yang panik lah. Yelah, betul. So itu yang saya rasa macam hadiah daripada Tuhan ni macam untuk golongan remaja, so dia boleh adapt, dia boleh menghadapinya. Okey, yang orang tua yang lain memang mungkin kadang-kadang yalah orang-orang golongan tua ni, bukan golongan tua, orang yang lebih berusia ni kadang-kadang dia rasa ada ego dia tersendiri. Betul. Kan. So jadi kalau bila kita tengok cerita ni,
golongan muda ni dia flow, ikut flow. Betul. Kan, betul tak? Dia macam ada trend yang dia nak follow dan ada benda lama yang dia itu perlu ikut. Sebagai pengajaran, dia punya experience untuk dia untuk meneruskan kehidupan dia lah. Itu dari segi. Dan bagi remaja lah, umur remaja 17 tahun, 20 pelajar sekolah menengah yang menghadapi situasi ni, ketika umur masih muda ni satu bentuk didikan kepada mereka. Saya umur 54. Sepanjang hidup saya, ini first time mengalami pandemik begini. Yang PKP, dulu dengar orang tertua saja, curfew. Itu kerana masalah peperangan, kerana ada komunis dan sebagainya. Tetapi ini curfew juga, dalam bentuk PKP. Tak boleh keluar rumah, keluar pun 2 orang ataupun seorang. Ini pun dikira peperangan tak? Peperangan dengan diri sendiri, dengan emosi sendiri. Dengan musuh yang tidak nampak. Dan tak nampak. Masa zaman dulu musuh tu nampak terang. Tapi kali ni musuh tu kita tak nampak. Dan terlalu dekat dengan kita musuh tu. Macam saya sendiri, saya lagi lah antara yang termuda jugalah dekat sini. Muda lah. Antara termuda. So benda tu pun jadi salah satu orang cakap tamparan besar lah untuk saya. Macam-macam saya nak kena hadapi kan. Kawan-kawan saya dekat luar pun ada yang kadang tu yang dah kerja pun yang terpaksa mungkin diberhentikan kan. Sebab dengan keadaan sekarang kan. Okey, daripada tadi ada Cik Sarah dengan Cik Baran sebut hadiah dari Tuhan ni dia tak kira pun. Generasi dia tak kira pun, semua dia bagi kan. So dalam cerita ni pula dia ada terapkan pelbagai lapisan masyarakat, pelbagai lapisan generasi ataupun golongan yang taraf hidup yang dia cuba nak penerbit cuba nak sampaikan ataupun nak beri gambaran sebenarnya masyarakat macam ni ada, tapi setengah orang dia tak nampak sebab dia hanya hidup dengan diri dia, so dia tak nampak ada macam ni golongan ni kat luar kan. Dia mungkin tak nampak ada golongan yang susah dari dia. Dia tak nampak. So bagi Cik Sarah kan, macam mana masyarakat daripada segi berbagai golongan ni kita boleh adapt benda ni? Dia kan pandemik ni kan dia datang secara mengejut, dia tak datang okey pandemik lagi 2 bulan so kita boleh standby tak. Ni dia datang tiba-tiba, dia datang secara mengejut, so kita pun kena terima benda tu secara mengejut. Okey, kalau kita tengok cerita ni dia memang terbahagi pada 3 golongan kan. Betul. Kalau kita tengok kan T20, M40 dan B40. B40 kan. So setiap setiap golongan ini dia ada kesusahan yang mereka hadapi sendirilah. Kalau kita tengok B40 yang dipegang oleh Kul Fatah, adik dia, adik Fatin. So bayangkan dia seorang lepas SPM yang mak ayah dah tak ada, nenek pula sakit, lumpuh kan. Adik kecil lagi kan, adik baru darjah 2 kan dalam cerita tu. Darjah 2. So kesusahan dia terpaksa menanggung beban sebagai ketua keluarga kan, ketua keluarga yang terpaksa handle adik dia yang macam ni. Yelah budak kecil betul kan. Lepas tu and then dengan nenek dia yang sakit, nak kena mandikan, nak kena siapkan. Sarah ada adik? Saya ada adik, tapi adik saya dah besar. Dah besar. Saya tak perlu nak kisahkan dia. Saya tak pernah ada adik. Oh ya. Pasal saya yang bongsu. Saya pun tak ada adik je kan. So tak ada pengalaman untuk menjaga adik. Itulah. Dijaga oleh kakak ada, oleh abang ada. Itu orang yang gitu mesti Cik Buhan punya adik-beradik susah nak jaga Cik Buhan ni. Macam tu. Cik Buhan kena tanya kakak saya lah. Kena tengok cerita tu macam mana Kul Fatah ni dia terpaksa handle adik dia, merajuk apa semua kan. Budak-budak kan ada perangai dia. So kalau itu dari segi B40. So and then M40. Okey, M40 golongan yang sederhana. So kalau dalam pada cerita ni kita tengok keluarga Nurjana, Imam Masyura dan juga Ika Nabila. So keluarga mereka bercerai pada mulanya kan. Betul. So and then banyak spoiler ni. Tak apalah kan, kita ceritalah kan. Okey, so bercerai pada mula and then macam mana mak dia nak handle, nak jaga anak seorang. Alhamdulillah anak dia sangat memahami. Dan dia menjadi frontliner pula tu. Ya, dia frontliner apa semua kan. Okay, so itu keluarga dia. Dan macam mana anak dia nak get back balik antara ibu dan bapa dia. Betul. Kan. And then kalau kita tengok T20. T20 Bella yang merupakan anak orang kaya, orang senang. Orang senang. Apa saja nak boleh dapat, sampai dia pun tak sedar sebenarnya dia lack of emotion daripada feeling daripada parents dia sendiri kan. So sebelum ni dia ada kawan-kawan. Okey kan. So
bila dah lockdown, bila dah tak boleh pergi mana, so dia rasa macam apa yang dia nak buat. Dia rasa mati akal lah istilah orang ni. tak boleh nak keluar, tak boleh nak buat apa. Duduk di rumah. Baru dia rasa macam mak dia macam ni je nak bagi duit kan. Nak apa bagi duit. Tanya cukup tak duit, just bagi je apa yang anak tak cukup boleh mama banking kan. Sangat mudah kan kehidupan dia. Sampai mula-mula mungkin dia okey, tapi bila dah terkurung, baru dia sedar dia masih kurang. Dia ada rasa ada rasa kurang. So itu isu-isu yang dihadapi oleh golongan, dan banyak lagi isu lah kalau kita tengok kan. Ada a few yang sepanjang episod ni kita tengok lah mereka hadapi dan tangani isu mereka tu dengan orang kata taklah terburu-buru kan. Okay, dia punya cara penyelesaiannya kita tengok daripada filem ni kita boleh nampak lah. Okay, flow dia tidak terlampau cepat dan juga taklah terlampau perlahan sangatlah kalau kita tengok untuk daripada kisah ni. Okey. Dan dia sedikit tambahan dan 3 jenis 3 golongan lah level kehidupan dalam masyarakat kita kan, T20, M40 dan B40. Ini adalah satu gambaran yang benar. Yang disebut yang mungkin bagi kita, bagi setengah orang yang berada di T20, mungkin dia tak nampak bagaimana life orang B40. Okey, mungkin dia tak nampak. Okey, yang berada pada B40 mungkin merasakan pandemik ni tak ada apa masalah bagi golongan T20. Betul. Tetapi hakikat sebenarnya semua peringkat golongan level kehidupan ada masalah. Ada life dia sendiri. Dan banyak pengajaran yang boleh diambil oleh 3 golongan ini, yang semua ada peranan masing-masing, yang semua ada cool dengan kehidupan dia, sikap tanggungjawab dia yang kita akan kupas nanti, tanggungjawab dia bagaimana. Kemudian Bella dengan T20. Okey, mula-mula scene kita nampak dia keluar daripada rumah, dalam rumah pada lift. Rumah pada lift. Dahsyat tu. Kemudian telefon kawan, you free tak nak jadi PV, tempat-tempat yang berprestij. Tapi bila berlaku pandemik ni, dia dah tak boleh nak semua kemana. duduk rumah. Walaupun rumah mewah, rumah serba ada, serba lengkap, tetapi masih lagi rasa jiwa macam kosong. Perlunya ada sentuhan, touching, maknanya orang kata apa, bersembang bual dengan ibu. Ibu dia sibuk dengan bisnes. Bapa dia luar negara. Keluar audition. So itu kehidupan orang yang T20. Walaupun golongan B40 ini itulah kehidupan yang ideal kononnya. Tapi sebenarnya bila berlaku pandemik, semua ada kekurangan dia. Menghadapi situasi yang sama. Macam scene Bella tu, saya adalah nak buat spoiler sikit kan. Ada satu skrip yang saya rasa tertarik sampai ada Ikan Nabila tanya dia, kawan dia tanya, kau bukan anak tunggal ke? Tak, aku ada abang, aku ada kakak. Abang aku laptop, kakak aku handphone. Menarik dialog tu. Sebab dia rasa macam mana? Cuba ulang balik. Kawan dia tanya kan, you bukan anak tunggal ke kan? Tak, aku ada abang, aku ada kakak. Sebab setahu kawan dia, Bella ni anak tunggal. Tapi dia bila dia bagi tahu, abang aku laptop, kakak aku handphone. Okey, barulah kita faham dekat situ yang mak dia ni ataupun ayah dia ni lebih utamakan bisnes ataupun pekerjaan daripada anak sendiri. Tak abai. Masing-masing tu ada kehidupan mereka sendiri. Tak ada interact sangat lah dengan each other kan. Berhubung pun melalui maya aja kot. Betul. Kan, calling ataupun WhatsApp dan sebagainya lah. Tapi begitu juga dengan Dr. Zabidi. Dengan Dr. Zabidi ni mungkin juga T20 kan. Doktor pakar, lihat pada rumah dia, kenderaan dia, menggambarkan dia di golongan T20. Tetapi dilihatkan ada masalah keluarga. Betul. Ditambah pula dengan masalah pandemik. So bertimpa-timpa masalah bagi golongan yang T20 ni. Dia kena handle dua emosi dan dua perasaan pada masa yang sama dekat rumah dengan cara yang dekat rumah. Bila pergi tempat kerja ataupun hospital, dia kena handle dengan masalah-masalah pesakit pula. Kena pula pesakit, kluster kayangan. Yang kluster kayangan kan. Yang nak itu, yang nak ini. Yang komplain itu, komplain ini. Tak bersyukur dengan apa yang ada. Betul. Kalau saya dekat tempat doktor tu pun saya tak tahulah saya boleh sabar ataupun tak dengan kerana macam tu kan. Cerita ni dia memang tunjukkan bagaimana frontliner tu menghadapi semua golongan. Golongan-golongan inilah. Maksudnya dari segi dia tak tunjuklah cara nak rawat macam mana, tetapi cara
dia Berdepan. berdepan menghadapi setiap pesakit tu. Sebenarnya kalau ikutkan KKM kita memang melayan pesakit-pesakit, tak kira lah daripada golongan mana. Betul. Adalah sama je semua kan. So kenalah terimalah sebab kita pun benda ni baru jadi kita KKM pun masih lagi masa tu lah. Sebab kalau kita ikut tengokkan timeline cerita ni adalah semasa PKP pertama kan. So masih lagi tengah cari macam mana cara penyelesaian nak rawat kan. And then WHO pun masih lagi tak tahu lagi macam mana vaksin ke dan sebagainya. So ketika ini semua dilayan sama. Yes. Tapi kalau kita tengok sekarang ni pun hospital swasta pun dah boleh nak terima pesakit COVID. Tapi sekarang kan, tapi pada masa itu masih lagi cara rawatan adalah sama. Untuk semua golongan. So kita boleh tengoklah kat sini macam mana susah penatnya frontliner ni berhadapan dengan situasi COVID ni lah. Okay, macam kita tengok daripada tadi tu kan, macam kita boleh nampak dah masyarakat tu ada kena-mengena dengan kita sebenarnya. Dia sangat dekat dan relate kan. Okey, kat sini Cik Sarah, Cik Burhan, saya sebenarnya ada kawan yang buat siaran langsung dekat luar. Ada live. Kita nak tengok apa yang dia nak cerita, apa yang dia nak kongsi. Okey. Dekat tempat kejadian. Siapa tu? Aisyah. Kita ada Aisyah. Oh, Aisyah. Okey, kita ada Aisyah dekat Di mana dia? Dia dekat Yusas. Tapi kita tengok dekat mana lokasi dia sekejap lagi. Okey. Aisyah, silakan Aisyah. Hai Kak Dip. Okey, thank you sebab bagi peluang Kak Aisyah. Sekarang ni Aisyah berada dengan pensyarah Jabatan Teknologi Maklumat iaitu Puan Rabiatul Adawiyah. Beliau merupakan pensyarah pengajar ijazah sarjana muda kreatif multimedia kreatif. Apa khabar Puan sihat? Alhamdulillah sihat. Aisyah sihat? Sihat alhamdulillah. Okey Puan, macam Cik Sarah dengan Cik Burhan kat studio ada cakap, saya juga nak dengar daripada pihak Puan tentang drama Dari Tuhan ni. Okey, boleh. Terima kasih rakan-rakan kat studio. Ulasannya sangat baik oleh Cik Burhan dan Cik Sarah. Hadiah Dari Tuhan, drama Hadiah Dari Tuhan ni, kalau sebut pasal hadiah untuk saya yang saya nampak hadiah ni, disruptif teknologi itu sendiri. Yang mana disruptif teknologi ni, dia telah memaksa kita mengubah landscape pendidikan. Kita belajar secara online. Kalau dalam drama tu ada scene di mana Fatin buat kerja sekolah yang dibantu oleh Kul sebagai ahli keluarga dia yang besar, bantu Fatin dengan Pelajar sekolah rendah. Pelajar sekolah rendah, dia tak ada phone, jadi dia guna phone abang dia. Ada Kul Fatah ingatkan adik dia kerja sekolah dah siap ke belum, adik dia tak boleh siapkan, yang mana yang tak tahu dia tolong, lepas dah siap dia suruh hantar melalui phone dekat cikgu. Okey, tu tentang sekolah rendah. Macam di Yusas ni pun sejak tahun lepas lagi kita memang telah mengubah cara pendidikan ni daripada fizikal kepada pembelajaran secara online. Di Universiti Sultan Azlan Shah macam kita sekarang ni tengah semester baru. Semester baru pendaftaran kita buat secara online. Pendaftaran pelajar lama mendaftar melalui portal, duduk kat rumah sendiri, tak perlu datang kat sini. Yang ni pun memang kita dah amalkan lama kan? Daripada PKP 1 lagi. Sebelum PKP pun memang kita mendaftar daftar secara online. Jadi tak adalah terkejut sangat dekat sini. Betul. Kita memang dah membudayakan online tu sendiri. Yang menariknya pendaftaran pelajar baru. Pelajar baru sesi yang baru ni kan, kita daftar secara online. Aisyah dulu mak ayah datang. Betul, Aisyah daripada Melaka drive all the way sampai ke Kuala Kangsar daftar mak anak masuk persianan dewan semua. Sekarang ni dah tak boleh buat macam tu, tapi kita tetap teruskan juga pembelajaran, teruskan juga sambung belajar. Yang rakan-rakan yang dekat luar sana ada berita baik juga yang permohonan online untuk pelajar baru ni dilanjutkan. Walaupun kita dah mula ni, semester 1 ni kita ikutkan dah mula kan.
pendaftaran baru ni, permohonan pendaftaran ni masih dilanjutkan sampai 28 Februari ni. Oh, lama. Dah ada 2 minggu lagi. So boleh mendaftar secara online. Pergi ke laman web USAS, www.usas.edu.my. Boleh daftar di sana. Okay. Kiranya bagi Jabatan Teknologi Maklumat, apa je yang program ditawarkan oleh pihak USAS? Kita cerita yang program-program yang ditawarkan bawah Jabatan Teknologi Maklumat. Jabatan Teknologi Maklumat ni jabatan yang ada program Aisyah ni lah kan. Macam Aisyah dengan Adibah sendiri, program pengajian korang adalah Bachelor, Ijazah Sarjana Muda Multimedia Kreatif dengan Kepujian. Selain daripada Ijazah Sarjana Muda Multimedia Kreatif ni, di bawah Jabatan Teknologi Maklumat ada lagi 3 pilihan untuk ijazah, pengajian ijazah. Yang pertama, Ijazah Sarjana Muda Sains Komputer dengan Kepujian. Yang kedua, Ijazah Sarjana Muda Seni Bina Lanskap dengan Kepujian. Dan yang ketiga, Ijazah Sarjana Muda Industri Pertanian dengan Pengajian. Bagi diploma pula ada? Diploma pun ada. Diploma kita ada 2. Kalau yang multimedia ni, kita ada multimedia dengan dakwah. Selalunya program diploma multimedia dengan dakwah ni, pelajar lebih mudah sambung terus Ijazah Sarjana Muda Multimedia Kreatif tadi. Dia akan memendekkan masa pengajian. Ada kelebihan dia kat situ dengan bermula diploma multimedia dengan dakwah tadi, kita boleh sambung terus program ijazah tadi kan. Selain pada diploma multimedia dengan dakwah, ada lagi satu iaitu diploma teknologi maklumat. Lepas tu kita ada juga program master dan PhD, master sains di bawah yang ditawarkan oleh Jabatan Teknologi Maklumat ni. Banyak juga program yang ditawarkan. Itulah. Jadi jomlah kita pesan-pesan kepada rakan-rakan di luar sana, grab, ambil peluang ni yang kita dah tambah masa sehingga 28 Februari 2021. Macam Aisyah, program Aisyah, kalau program Aisyah ni program Ijazah Sarjana Muda Multimedia Kreatif ni, benda-benda multimedia ni sebenarnya banyak praktikal kan. Sebab kita orang kena bekerja dengan peralatan macam kamera, editing komputer. So memang perlukan technical skill lah kiranya. Itulah pembelajaran, ada program-program ataupun subjek-subjek ni agak sukar sebenarnya nak dijalankan secara online. Kalau kita imbas semula masa PKP 1 sekitar Mac 2020 yang lalu, memang secara tiba-tiba. Betul. Secara tiba-tiba kita kena hadapi pembelajaran online ni. Lagi mencabar bila pelajar-pelajar sendiri terkandas dekat sini. Waktu Mac 2020 tu, kiranya kita orang tengah pertengahan SEM 2. Masih tengah kemuncak. Assignment nak kena hantar. Ada kerja grouping. Kiranya sebelum PKP tu, kelas seperti biasalah, fizikal apa semua. And then suddenly PKP. So daripada A tu nak kena tukar jadi Z terus. Jadi daripada fizikal tu nak kena terus tukar jadi online. So kat situ agak mencabar jugalah. Memang pelajar-pelajar semua hidup bersama-sama dengan rakan-rakan, memang terputus 2.5 bulan yang mana duduk di rumah sewa dengan rakan-rakan. Kadang-kadang mencampur program, duduk kat rumah sewa. Ada yang terkandas dan di asrama, survive sendiri, berjuang sendiri dengan device yang ada. Dengan masa tu kebanyakan pelajar tak dapat pun tak melanggan pun unlimited data. Betul. Sebab kat USAS sendiri ada talian wifi percuma untuk yang boleh digunakan oleh pelajar kan. Jadi kebanyakan pelajar mereka hanya ada plan-plan basic dan bergantung kepada talian wifi percuma yang disediakan oleh USAS. Tapi alhamdulillah masa penghujung
kita dibantu oleh Selcom yang memberikan SIM card kepada pelajar dan juga pengajar yang mempunyai data. Dan memang saya pun lihat kehidupan pelajar ni masa tu memang bersama dengan kawan-kawan, saling memperingati, saling sokong, tolong-nolong juga dalam contoh dalam pembelajaran tu. Kalau macam ada someone yang macam kurang faham ke apa, kita orang selalu bisa tolong ajarkan balik begitu. Drama Hadiah dari Tuhan ni memang menunjukkan semua golongan terkesan. Sama ada kesan dia sikit ke, banyak ke, sederhana ke, memang semua terkesan. Tak terkecuali lah student macam Aisyah, macam kawan-kawan yang lain memang terkesan. Dan masing-masing kita berusaha menempuhnya dan menyesuaikan diri kita. Macam contoh yang kita bincangkan di sini pun memang tentang kelas online tu, kita dah membiasakan diri kita dan sehingga hari ini kita berjaya mengharunginya dan meneruskan pembelajaran secara online dengan baik. Okay. Kebetulan kejap lagi saya ada kelas ni sebenarnya. Kelas saya memang kelas online lah. Sebab yang seperti SOP yang digariskan oleh pihak MQA, pihak Kementerian Pendidikan, setakat ni kita tak boleh buat kelas secara bersemuka. Okay, kalau macam tu, Madam, terima kasih kerana sudi luangkan masa dengan kami. Okay, itu saja daripada pihak saya. Kembali kepada Kak-Dik. Okey, terima kasih Aisyah dengan Puan Rabiatul. Tahu kan dekat mana kan tadi kan? Of course lah. Cik Barah kenalkan tempat tadi tu kan? Sama, lebih kurang bilik je masing-masing. Okey, tadi Aisyah dengan Puan Rabiatul dia bercerita tentang kelas online, lebih kepada kelas online. Macam Cik Berhan dengan Cik Sarah sendiri. Pensyarah dekat sini. Macam saya golongan student. Okey, masing-masing ada kesukaran waktu menghadapi pandemik ini sebab daripada kelas fizikal tiba-tiba kita kena kembali kelas online. Yes. Macam Cik Sarah dengan Cik Berhan rasa seronok ke kelas online ni? Bagi pendapat pensyarah lah. Yelah sebab kita work from home kan. Cik Sarah dengan Cik Berhan work from home kan. Tak kena masuk office. Macam saya kan, mula-mula masa diumumkan PKP tu, work from home tu macam seronok sebenarnya. So saya pergi office kan, macam seronoknya duduk kat rumah semua. Tapi sebenarnya dia punya kata persediaan untuk work from home lebih banyak berbanding kalau kita di pejabat physical, secara face to face. Sebabnya pelajar kalau dengan pensyarah ni, kalau selalunya kalau fizikal pelajar datang. Betul. Kan? Dan waktunya adalah office hour. Betul. Kan? So saya pun kalau pelajar datang okey, entertain dan jawablah apa yang mereka nak tanya. Tapi kalau dah online ni, diorang ni tengah malam pukul 2 pun ada mesej saya. Kan? Bertanyakan kelas ada ke tak ada. So kita ni rasa macam we have to entertain lah sebab benda ni tanggungjawab kan. Ini berkaitan dengan tanggungjawab lah kan. So kenalah kita faham mungkin waktu tu je line internet dia okey kan, ataupun time tu mungkin dia tak ada guna, tak ada orang kata sharing dengan orang lain. Bukan semua pelajar mampu. Ada pelajar yang ada kemampuan yang tersendiri, ikut kemampuan dia lah orang kata. So terpaksa. So persediaan dia kadang-kadang memang dari pagi pukul 8 sampai ke malam. Baiklah ke malam. Kadang-kadang tengah tidur pun masih ada lagi lah. So itu dari segi kita sebagai pensyarah. Saya bukan pensyarah sajalah, rasanya dengan cikgu-cikgu kan. Betul. Golongan pendidik ini memang itu masalah. Cabaran barulah dalam pendidikan. Barulah. Kita berdepan dengan pelajar secara online ni mencabar sebenarnya. Betul. Sebab kita tak tahu kita mengajar tu sama ada dia dengar ke, dia baring ke, dia main macam game saya ke. kan sebagai pelajar, kerenah belajar ni dia macam-macam. Kerenah belajar ni dia macam-macam. Saya pun mengaku ada juga kerenah-kerenah yang kadang tu kita rasa macam bila kelas online ni dia bagi satu tekanan. Lecturer dia ada tekanan dia dari segi lain. Dia kena selalu bersedia nak bagi lecture untuk student. Tapi student ni dia rasa stres dia lain pula. Sebab dia ada banyak subjek kena handle. Lepas tu dia sendiri kadang macam cakap tadi, masalah mungkin line internet, masalah komunikasi kat situ. Kita faham sebenarnya kan, tapi kita tak boleh nak elak lah. Betul. Kan? Sebabnya itu tanggungjawab masing-masing. So tapi saya rasa pensyarah sama dengan saya atau pensyarah dua saya pun sama. Kadang-kadang kita benda ni
kita terimalah. Kan? Sebab tu dia katakan norma baru. Norma betul, baru. norma baru kan. Pendidikan. Kita terima walaupun Kena kalau sesuaikan. ada masalah pun kita masih boleh adapt. Kita bukan adapt, maknanya kita apalah. Masa mula tu mungkin lenient suka sikit kan? lah, lenient sikit lah. Kalau okey. kita agak strict kan. Okey, betul. Dan sebenarnya saya juga ada sediakan cutscene kat sini. Cutscene antara cutscene yang ada beberapa lah yang kita pilih daripada drama Hadiah daripada Tuhan ni. Kita nak tengok orang macam Cik Sarah saya tengok reaction orang Korea tu rajin dia buat reaction. Biasa-biasa. Cik Baham selalu tak tengok? Ada juga sekali tengok Korea. Tapi tak layan sangat Korea. Okey. Jadi lebih kurang macam tu lah. Kita nak tengok lah ada beberapa cutscene. So kita tengok dulu cutscene tu dan lepas tu kita Cik Sarah dengan Cik Ram boleh kongsikan lah apa benda yang dalam scene ni dia cuba nak sampaikan. Okey, boleh? Tengok dulu. Kita tengok dulu. Scene mana tu? Aku ke punca nenek kedai kopi. Maafkan Kulnik. Ya Allah, pemudahkanlah segalanya untuk nenek. Kuatkanlah semangat nenek melawan penyakitnya, Ya Allah. Selamatkanlah dia, Ya Allah. Selamatkanlah nenek, Ya Allah. Aku sayang nenek. Fatin, jangan buat nenek macam tu. Alah, nenek sukalah. Tengok, nenek dah bersin kan? Dah jangan buat ni, jangan buat lagi. Kul, janganlah garang sangat dengan adik. Dia kan kecil lagi. Nah, je nenek. Buka lampu. Abang, Apa? nak main pika boleh? Sekarang PKP kan? Luar tu bahaya. Alah, bukannya sekolah pun. Masuk bilik. Tengok kat sini Yes. tu kan. So scene antara tiga-tiga scene ni dia lebih menunjukkan kepada tanggungjawab Kulfatah. Tanggungjawab Kulfatah terhadap nenek dia, terhadap adik dia. Dan kita boleh tengok adik dia tu pun masih kecil lagi. Budak-budak dia masih ada orang kata apa, perangai budak-budak. Dia bukan boleh fikir macam orang dewasa lagi. Dia nak keluar main, dia nak bermain dengan nenek dia. Watak Kul ni, kalau tengok watak Kul ni yang masih lagi remaja ni kan. Lepas SPM. Betul. Dia macam nama dia cool. Nama dia pun Kul. Kul Fatah kan. Dan walaupun dia masih muda, 17 tahun atau 18 tahun lepas SPM ni, 18 lah kan. Tetapi dia telah mengambil tanggungjawab yang besar. Okey. Dia mengambil, jarang ada remaja yang begitu. Yang uruskan nenek. Remaja kalau kadang-kadang tu yang 20-an pun dengan sibuk dengan gadget dia. Okey, yang ini dia walaupun umur dalam 18 tahun, Itu yang dikatakan matang. ya. Keadaan matang. Dia pandai mencari solusi. Ketika dia mengikut flow. Dia jaga kehidupan nenek dia, beri makan nenek dia, mandikan nenek dia, kemudian dalam masa sama tanggungjawab kepada adik dia. Dan dia mengambil tanggungjawab sebagai seorang ayah, menjaga keselamatan Ketua keluarga. Keselamatan adik yang nak pergi main di luar musim PKP, dia marah. Kemudian jangan buat benda-benda yang tak sesuai kepada nenek dia, takut berjangkit dan sebagainya. So dia mengambil sikap tanggungjawab jaga keselamatan sebagai ketua keluarga. Ini sikap yang cukup baik dah, positif. Kul ni pun kepada kalau kita remaja. boleh tengok kadang tu dia pun rasa diri dia tak berapa mampu sebenarnya. Dia pun kadang tu dia ada part yang dia down. Dia rasa dia nak kena uruskan banyak benda. Yalah, dia kalau ikut tahap umur, dia kan masih muda. Betul. Kalau budak-budak macam ni, Kira seronok je. Nak enjoy je. Enjoy je dengan gadget dia. Benda ni dia tak dinafikan, dia nak juga. Dia nak buat benda yang sama macam dia orang kan. Sampai kan sepatutnya dia kata Ika sambung belajar, aku tak sambung kan. Maksudnya sebenarnya dia kalau ikutkan nak juga sambung belajar. Betul. Tapi disebabkan dia ni tak mampu, dia tahu keadaan keluarga dia, jadi dia tak adalah nak sambung belajar. Dia nak kena bekerja. So jadi dari kat sini kita tengoklah golongan ni memang keadaan sebenar yang dihadapi oleh rakyat Malaysia ni memang ada yang macam tu. Ada yang macam tu. So apa yang kita
kita nampak daripada cerita ni adalah benda-benda isu-isu semasa yang berlaku di masyarakat Malaysia lah. Yang kadang orang Malaysia kadang tak nampak pun benda tu. Dia orang macam perfikiran orang Malaysia ni lebih kepada dia buat kesimpulan atas apa yang dia nampak. Kalau yang dia tak nampak tu dia tak tahu tu dia tak ambil tahu dah. Tapi bila dia buat tak kisah. Tapi dengan daripada cerita ni, drama ni dan scene-scene yang macam ni lah yang orang Malaysia patut tengok. Oh, ada golongan yang macam ni, ada lagi yang susah, ada lagi yang hidup macam kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Dan Cool ni kalau tengok dia gigih bekerja. Betul. Peringkat pertama sebelum PKP dia bekerja di kedai runcit. Kemudian bila berlaku PKP, majikan terpaksa berhentikan dia. Betul. Kerana apa? Kerana nak kurangkan jumlah pekerja. Majikan dia okey. Dan dia mencari alternatif lain, menjadi rider. Betul, dia suka dan cerita ni dia menunjukkan scene yang positif kepada audience kan. Selalunya kita tengok scene kalau kebanyakan cerita-cerita lah nak tunjukkan mesti tunjuk benda-benda yang negatif yang dilakukan oleh majikan ke ataupun benda-benda oleh remaja, generasi muda, benda-benda rebellion kat semasa dia membesar kan. Tapi cerita ni dia tunjukkan benda yang positif yang audience bila nampak kita kena buat benda yang positif lah. Baru kita dapat outcome yang positif kan. So ini yang saya sukalah dalam drama ni. So kalau sebab kita nak tunjuk sesuatu kepada orang, kita perlu mengajar sesuatu. Apa tindakan yang positif yang perlu dibuat. Positif kan. Kadang-kadang dia tengok dia rasa macam nak ikut hati, tapi bila dia tengok keadaan drama yang macam ni yang boleh mendidik, so automatik dia akan jadi positif. Orang yang menonton ni akan jadi positif. So itu patut yang saya rasa penerbit pengarah yang selebihnya kan perbanyakkan nilai-nilai positif tu di dalam garapan atau penceritaan karya mereka kan. Perlu ada mesej. Dan setiap karya perlu ada mesej yang disampaikan. Sebab Cool ni pun dia muda dan dia masih lagi berdarah muda, dia berpanas. Dia banyak benda lagi dia nak buat, tapi dia terpaksa sekat keinginan dia sebab dia fikir ada nenek dengan adik dia ni lebih memerlukan dia. Kalau dia tak ada, siapa yang nak uruskan adik dia, siapa yang nak uruskan nenek dia. Macam tadi bila dia dapat tahu adik dia positif COVID, dia dah tak senang duduk dia dah terlalu sedih. Dia dah kecewa dan sebab dia macam menyalahkan diri dia, sebab dia ke nenek dia kena kan, sebab dia yang selalunya yang keluar rumah. Nenek dia memang tak keluar, tapi tiba-tiba ada penyakit tu ada dapat kat dia. Tetapi dalam cerita juga dia tidak menggambarkan Cool ni sentiasa tenang. Ada ketikanya juga sebagai manusia ada emosi marah. Kan satu scene yang di mana dia tampar adik dia tu Fatin. Kerana apa? Fatin duk tanya, dia baru lepas accident, Fatin duk tanya apa? Ada 2-3 lah soalan yang Fatin duk tanya sehingga akhirnya dia marah. Dia emosi, dia tampar adik dia. So menunjukkan Cool ni dia seperti manusia biasa lah. Ada emosi, ada rasa marah, ada rasa sayang. Tetapi yang difokuskannya adalah tingkap tanggungjawab. Betul. Yang Cool ditunjukkan antara adik dan neneknya. Itu cukup menarik. Itu yang bagus lah. Saya memang suka. Sehingga ada scene yang dia memandikan neneknya. Itu cukup touching lah. Betul. Cukup touching dia memandikan nenek dia. Okey. Tadi kita dah tengok dah first cut scene. Ada lagi. Ada lagi. Banyak kat sini. Ada lagi. Dia bukan spoiler, dia kita nak cuba tarik audiens untuk tengok. Yang mana tak tengok lagi, kita nak cuba orang tengok daripada kat sini. Mungkin ada yang tergerak hati. Kena tengok ni. Daripada sisi pendek yang kita cuba tunjukkan ni kan. Okey, kita cuba tengok pula next scene ni apa. Apa yang nak ditunjukkan. Budak rider tu, si Cool tu. Rusak orang. Tu sabarlah bang. Jomlah kita pergi hospital. Kalau ikut hati panas kau bakar je rumah dia tau. Kau diamlah. Ni darah aku tengah menyirap ni. Kalau aku jumpa kau makan gigi aku kerjakan. Dahlah tu bang. Malulah bang. Semua orang tengok. Habis semua orang dah keluar tengok abang. Belum tentu lagi lah bang dia punca. Dah memang dia lah punca dia. Orang lain semua time PKP duduk rumah, dia seorang yang kerja. Budak rider macam ni tak layak tau panggil jadi frontliner. Frontliner sampah ni. Abang, mana dia pergi? Hantar barang, hantar makan, jumpa orang. Lepas tu balik mana? Saya menyampah betul pakcik ni.
Daripada scene pun kita kita dah geram tengok kan. Kita dah geram lah. Kat sini dia lebih menunjukkan tanggungjawab sosial ataupun tanggungjawab sesama jiran. Yalah. Dia orang ni berjiran kan, emosi, main dengan emosi. Tapi betul juga kadang tu orang bila tengok sikap pakcik ni lebih kepada panas baran. Dia tak boleh silap sikit. Dia banyak berprasangka. Tapi kalau ikutkan memang time pandemik ni siapa yang tak terkesan emosi. Kita nak salahkan pakcik tu pun mungkin dia terkesan emosi, kita tak tahu sebab emosi manusia ni berlainan. Tahap penerimaan sesuatu isu kepada manusia tak sama kan. So mungkin dari sudut dia mungkin macam tu. Kan dia tak boleh terima, orang kata tak boleh cuit sikit. Kan kalau cuit mula nak meletup. Dia dah meletup. So memang tak dinafikan lah. Tapi sebagai jiran kan, sepatutnya kita ni kan semua orang di jiran kan. So kita kena ambil tahu juga pasal jiran kita. Kita kena sentiasa orang kata alert lah apa masalah jiran kita. Dia pun tak nak buat benda yang tak elok kepada jiran dia sebenarnya kan. So ini mungkin memberi pengajaran lah kepada audiens, janganlah buat macam tu kan. Jangan bertindak macam tu. Janganlah, jiran-jiran sepatutnya tak boleh lah. Sunnah harmoni. Kita nak duduk dengan aman, kita nak duduk dengan tenang. Bagusnya Kool ni dia tak melawan. Dia pun tak, dia dah jiran bertindak agresif macam tu, dia pun tak sama-sama agresif. Dia masih lagi cool. Dia bertenang. Dia bertenang. Dia tidak emosi sama. Baguslah bagi saya Kool ni dia mengajar kita untuk jadi lebih berfikiran positif. Dia memang positif orangnya. Kool memang seorang positif. Sebab saya tengok Kool ni, saya suka konsep sedekah dia tu. Walaupun dia tak ada apa. Walaupun dia rider, pendapatan rider pun yang cukup sederhana. Dia memang amalkan konsep sedekah tu sampai saya macam saya terkesan kat saya macam ingat orang yang bersedekah ni rezeki dia tak putus. Betul. The more you give, the more you get. Dan dia ingat pesan-pesan nenek dia tu, makan jangan buang, kalau tak habiskan. So, saya macam ni konsep sedekah yang secara tak langsung mise en scene lah kita kata dekat dalam penceritaan kan. Dia bagi orang ni, dia bagi kawan dia kan. Betul. Macam dia masih lagi dia ingat nenek dia cakap dalam rezeki kita ada rezeki orang lain. So walaupun saya terkesan dengan satu scene yang dia bagi sedekah kepada seorang makcik ni kan. Dia ada bagi sedekah duit. Makcik scammer. Okey, kenapa kita boleh rupanya ada makcik scammer. Kita duk ingat scammer ni yang dalam talian, telefon, Makau scam, ambil nombor akaun. Tapi kali ni dia tunjuk scammer tu secara real, okey. Kita boleh tengok depan mata kita, boleh sentuh. Makcik scammer Kita ada makcik bawang, rupanya ada makcik scammer juga. Itulah pasal. Dia pun tak kisah walaupun dia kali pertama dia bagi dan kali kedua dia jumpa dia cakap tak apalah, halal je lah. Dia tengok dan dia senyum. Dia menggunakan modus operandi yang sama, makcik scammer ni, dan Kool bergaul yang mangsa dia pertama. Betul. Masa keberapa entah. Dan dia terus menggunakan modus operandi yang sama. Ada yang berjaya, ada yang tak berjaya lah. Kan. Tapi Kool masih lagi tenang. Dia pun tak marah makcik tu, dia pun tak pergi serang makcik tu minta dia balik ke apa. Konsep sedekah yang dalam ni memang kita nampak kan. Walaupun dia bagi, kerap bagi pada orang dan dia rezeki dia tak putus. Orang bagi dekat dia juga. Betul. Sifat dia yang tidak melata dengan sifat pakcik yang emosi tadi tu, sehingga akhirnya Allah balas pakcik tu jadi cool, sedar kesilapan dia. Di akhirnya nantilah dia akan sedar kesilapan dia. Macam pakcik tu kan dia panas baran, tapi Kool ni dia bukan, orang cakap dia masih lagi tolong keluarga pakcik tu. Dia tolong belikan baju raya untuk anak dia, untuk Fika tu. Dia ada satu scene yang pakcik tu tumbuk tu kan. Itu lagi dahsyat. Bukan senang nak sampai tahap tu. Betul. Kalau kita orang buat kita. Kalau remaja macam tahap tu kesabaran tu ada. Kesabaran kita pun tak. Dia ada limit dia kan. Inilah. Saya rasa tak jumpa lagi lah. Cik Sarah kalau orang tweet macam tu apa Cik Sarah punya kalau Cik Sarah dekat tempat Kool. Kalau orang buat macam tu. Sekali dua kali tu boleh tahan lagi, boleh sabar lagi. Boleh sabar lah. Tapi kalau dah banyak kali orang buat kita, saya mungkin tak membalas tapi rasanya lantak hang lah macam tu lah kan. Cik Sarah boleh sabar? Boleh tahan? Setakat yang boleh sabar kita sabarlah. Tapi kalau sampai peringkat dia maki kau lah istilah orang ni. Maki sungguh-sungguh, kadang-kadang tu tercabar juga kesabaran kita. Betul. Tapi yalah,
walaupun orang kata itu filem, drama boleh buat macam tu, tetapi sebenarnya itulah sebenarnya yang perlu kita praktiskan dalam kehidupan kita. Sebab benda tu memang ada yang jadi sebenarnya. Dia api jangan balas dengan api. Betul. Api kena balas dengan air. So maknanya dia mendidik masyarakat sebenarnya. Bila orang marah, kita kena sabar. Betul. Sifat orang sabar. Saya pun kena jadi orang yang lebih sabar lepas ni. Dan Nabi pun kata, siapakah orang yang berani dengan kamu adalah orang yang berani, orang yang boleh menahan kesabaran. Itulah orang yang berani. Okey. Kita sebenarnya ada lagi satu. Ada lagi satu. Ada lagi satu Kak Sin. Dan mungkin ini Kak Sin yang terakhir lah. Tak bolehlah banyak-banyak. Nanti spoiler lebih sangat pula kan. Nak tahu cerita penuh kenalah tengok. Kena tengok 13 episod. 13 episod je. Kalau tak larat 2 hari boleh lah. Cik boleh 2 hari je. Korea pun 16 episod. Ini 13 je. So kita boleh tengok. Kita tengok scene yang terakhir ni. Kita nak tengok scene apa Kak Sin. Adik, kena buka mask ni dulu, baru boleh makan. Awak masih marahkan saya lagi ke? Ni Adli. Wali ingat kalau ada cuti panjang nanti, Wali nak bawa Adli pergi jalan-jalan tepi pantai, nak tak? Nak. Tak payah nak berjanji sangatlah. Time pandemik ni semua, tak tahu bila nak habis. Kalau nanti budak tu tuntut pula. Sedap kan Umi masak? Bukan masak, dia online je. Tapi at least okey juga awak pilih online tempat makanan yang sedap. Masuk favourite kita orang pula tu. Ya tak? Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubika Allahumma inni wal jununi minal barashi wa min sayyil asqam wal jusami. Amin. Ika, kalau tak ada hal penting tak payah keluar lah ya. Okey, Bu. Masih ada lagi? Ada? Kat atas banyak lagi. Okeylah. Ibu minta diri. Ibu pergi kerja dulu ya. Bu, bekal jangan lupa, okey? Bu. Tengok scene tadi dia lebih menunjukkan scene frontliner. Ya. Frontliner Orang yang paling penting keadaan dia sekarang ni. Situasi sekarang. Sebenarnya apa yang ditunjuk tu, apa yang frontliner buat tu dalam drama tu, kita tak melihat semua gitu, pengorbanan. sikit Itu sebahagian kecil je sebenarnya. Pengorbanan yang dilakukan oleh frontliner sebahagian kecil je yang ditayang tu. Sebenarnya kalau hakikat sebenarnya frontliner lebih tahu lebih dari itu, kepayahan mereka, kesukaran mereka, kesungguhan mereka, kesabaran mereka berdepan dengan penyakit, dan juga sudah pastilah keluarga yang di rumah pastilah risau kan. Ibu, bapa, kaum keluarga bekerja di hospital sebagai frontliner, polis dan sebagainya, semua berdepan dengan risiko yang cukup tinggi. Tambah dia orang pula dapat keluarga sebagai kecil je. Dia jadi macam kadang kalau anak yang dah besar macam Ika Nabila, dia mungkin faham mak dia tugas sebagai seorang frontliner ni. So dia mengambil alih tugas-tugas seorang ibu di rumah. So dia mengendalikan rumah. Sebab ibu dia tak ada kat rumah, ibu dia terpaksa bekerja lebih masa. Kadang tu sampai tak balik kan. Tapi bagusnya dia sebab dia faham. Betul. Dia sangat taklah memberontak, yang nak apa, nak dia marah, positif juga kan, tapi dia sangat memahami apa yang sepatutnya mak dia buat. Betul. So itu yang patutnya kalau kita sarankan kepada anak-anak muda kita, remaja kita, supaya ambil sifat positif macam ni. Jangan nak marah dengan ibu bapa kalau ibu bapa ada kerja atau tugas yang sepatutnya mereka lakukan. Tanggungjawab yang lebih besar. Tanggungjawab tu kita inilah, tapi yalah ibu bapa pun perlulah
kena care lah kat anak dia kan. Tak boleh lah anak saya faham, saya tak boleh nak So, dia tengok lepas anak saya, terus. nak lepas terus. Tak boleh lah kan? kau Tak cakap boleh macam tu lah kan? Kan sepatutnya kena give and take lah. Dan Dr. Zabidi pun kalau kita tengok, dia walaupun dalam keadaan kesibukan sebagai doktor kan, di hospital, dia cuba mencari ruang untuk bersama keluarga, untuk tengah hari balik makan. Dan peringkat awal dilihatkan kepada kita melalui drama tu, isteri Dr. Zabidi dilihat macam agak dingin, adalah masalah mereka, dan dilihat macam tidak boleh menerima hakikat yang Dr. Zabidi sebagai frontliner, sebagai doktor. Tetapi akhirnya dia boleh terima hakikat sebenarnya. Isteri dia pun bermain dengan emosi dengan anak kecil dengan dekat anak, rumah yang selalu tanya Walid tak balik, tak nak makan, tak nak tidur, sebab nak tunggu. Nak makan bersama Walid. Nak makan bersama Walid. Dan isteri juga adalah isteri yang bekerja. So kat situ dia mungkin rasa tekanan terhadap dia seorang. Dan Dr. Zabidi dia seorang je buat kerja. Dr. Zabidi tak pernah nak ambil tahu dia pun. tak nampak apa yang suami dia buat, apa suami dia tengah berjuang dengan sakit-sakit kan. Jadi yelah, kita tak boleh nafikan sebabnya ramai je juga isteri-isteri yang mengalami tekanan yang macam ni kan, sebab dia orang sangat burn out orang kata. Nak jaga anak, kalau kat Malaysia ni anak 3-4 orang tu biasalah. Saya 6 anak. Kan. So 3-4 orang nak ajar, nak tengok anak sekolah, nak apa kan. So agak burn out. Tapi kalau suaminya yang bekerja macam tu, tak boleh nak buat apa kan. Dan akhirnya Izrin, Izrin lakonan Izrin, isteri kepada Dr. Zabidi, dia menerima dan dia nobatkan suami sebagai wira. Betul. Ada scene sebagai wira negara. Macam dua scene tadi lebih kepada scene berkeluarga kan. So saya nak tanya Cik Burhan sebab Cik Burhan pun dah berkeluarga kat sini. Macam mana Cik Burhan boleh handle dengan family Cik Burhan? Cik Burhan macam masa PKP ke atau sebelum PKP? Masa PKP lah, sebab sebelum ni Cik Burhan keluar pagi balik petang. Saya tahu Cik Burhan ada cerita best masa PKP. Cerita menarik. Ada cerita menarik. Okey, saya pun nak dengar cerita menarik tu. PKP 1.0. Okey. Boleh kongsikan tak? Boleh lah sikit-sikit. Ketika PKP 1.0, saya berpisah. Ataupun terpisah lah, bukan berpisah. Terpisah. Jangan guna berpisah nanti orang fikir lain. Terpisah dengan keluarga, dengan isteri dan anak-anak ketika awal PKP. Saya ingat lagi tariknya ketika 16 Mac 2020. So isteri saya dengan anak-anak yang lain, kecuali seorang anak lelaki yang belajar di KV. Mereka semua ke Selangor, ada rumah anak di sana pada 16 hari bulan. So tiba-tiba saya cadang nak susul, nak pergi dalam 3 hari selepas itu. Tapi bila 18 hari bulan diumumkan PKP, tersangkut. Terkebir-kebir lah kejap. Macam mana gaya nak buat ni? Isteri di sana dengan anak. Saya di Kuala Kangsar ni, sangkut di Kuala Kangsar ni. Sangkut di Kuala Kangsar dengan seorang anak lelaki tadi tu lah. So ber-PKP lah saya berdua saja di rumah. Kalau anak-anak isteri di sana. So hampir 2 bulan jugalah dalam keadaan berjauh begitu. 2 bulan tu. Terus Cik Burhan jadi master chef. So ketika itulah kita menunjukkan kononnya kemahiran kita lah. Dah pandai masak lah ni. Kononnya lah. Bukan masak apa tak jadi hari ni, dia memang masak jadi sentiasa. Bahkan saya buatkan satu klip video. Ada klip video 1 hari di hari PKP. Kira Cik Burhan lah keluar pergi pasar beli barang, masak. Beli barang. Sedang ketika itu seorang je boleh keluar awal PKP. So anak saya memang jagalah jangan bagi dia keluar. So saya pergi di pasar beli ikan, beli sayur, balik. Kalau tak ada kelas online saya akan masak tengah hari. Anak tu biasalah. Kadang-kadang dia tolong waktu tengah hari lah. Pagi-pagi tu biasalah budak-budak ni kan. Anak muda ni. Dia tak macam cool. Suruh dia tengok cerita ni. Dia tak tengok, suruh dia tengok cerita ni. So saya mengambil tanggungjawab lah. Aura positif tu. Ya, betul. Mengambil tanggungjawab. Dalam masa yang sama kena laksanakan kelas online. Dia macam 2 in 1. Dekat rumah pun kena handle, secara maya pun kena handle. Kena basuh baju, kena sedai kain. Ketika awal dulu memang tak ada dobi tutup kan. So kena sedai lah kain di luar kan. Start sebelum ni Cik Burhan pergi keluar pagi, balik petang, tak pernah buat, tak pernah keluar sedai kain. Macam mana barulah tahu susahnya kerja di rumah tu, masak, basuh ikan, basuh ayam. Masak kalau tak sedap, anggap sedap lah. Baru tahu harga ikan berapa. Ya, baru tahu jenis-jenis sayur, jenis-jenis ikan. Macam tu lah. Kira hebat lah Cik Burhan. Tapi lepas 2 bulan tu dah boleh jumpa balik? Dah, lepas tu Alhamdulillah. Alhamdulillah.
Sebab PKP pertama kita sampai raya, betul? Ya, raya tu saya bersempatlah bersama keluarga. Setelah raya di sana, raya di Puchong. Oh, tidaklah raya berdua je kan? Tidak. Kalau tidak minum air mata ke? Kalau begitu memang menangis tak berlagu lah. Macam Cik Sarah duduk dengan family Cik Sarah kan? Saya duduk dengan family, so tak ada masalah lah. Tapi yelah, kita ambil tugasan, ayah saya dah warga emas. Kita tidak dinasihatkan keluar rumah. Jadi saya kena jadi ambil tanggungjawab tu lah. Ketua keluarga lah, nak pergi ke pekan. Tapi memang masa PKP 1.0 tu, saya rasa seluruh Malaysia masa tu memang sangat patuh kan, kalau kita tengok kan. Ya, betul. Sangat patuh dia punya. Ya, ketika awal dulu. Kalau kita tengok dalam drama, dia ambil shot-shot masa PKP 1. Kosong aja. Tak ada apa. Di Kuala Lumpur tu. Sepatutnya kita kena balik semula lah. Back to basic. Back pada yang pertama tu. Betapa kita patuhnya SOP dan saranan daripada pihak kerajaan, memang kita tak ada nak sukaria sangat nak keluar. Betul. Memang. Kan, saya macam kita mengambil keputusan mungkin 3-4 hari sekali keluar, beli banyak-banyak. Itulah. Tapi tidak beli macam panic buying pula. Tak, sebab tempoh makanan kan dia ada tempoh expired je. Kita nak jadi membazir pula nanti kan. Okey. Daripada cerita lah, daripada drama ni, daripada scene-scene yang kita dah tengok, daripada sebab Cik Sarah dengan Cik Abraham pun dah tengok keseluruhan cerita ni. Okey, bagi yang tak tengok lagi cerita ni, tak tengok lagi masa ditayangkan dekat TV3 hari tu, boleh juga kita tengok secara online. Dekat mana Cik Sarah? iQIYI. Boleh download iQIYI. iQIYI. So ni kalau bahasa Cina dia ada macam kuasa dalamannya. Dia tenang. Cerita tenang. So bila tengok cerita ni pun kita kena tenang. Dia tak banyak episod pun, 13 episod je. So siapa yang belum pernah tengok lagi tapi dia rasa macam tertarik nak tengok sebab daripada cutscene yang kita tayangkan tadi, so saya sarankan dan saya sangat menganjurkan untuk tengoklah cerita ni. Dia best. Banyak benda. Dia santai. Banyak benda yang kita boleh belajar, banyak benda yang nilai murni yang kita boleh ambil kat situ. So itulah dia hadiahnya daripada Tuhan. Covid tu sebenarnya hadiah. Covid tu sendiri adalah hadiah untuk kita. Yes. Okey, macam Cik Sarah, daripada keseluruhan cerita, apa yang Cik Sarah rasanya bila dah habis 13 episod tu, apa benda yang Cik Sarah rasa benda tu sangat terkesan dengan Cik Sarah? Cik Sarah boleh dapat? Bagi saya lah, cerita ni dari segi konten dia, sangat dia menyampaikan apa yang berlaku oleh yang dihadapi oleh masyarakat Malaysia, current issue. Okay? Isu semasa. So isu yang memang terjadi. Ini yang Malaysia hadapi. Ini yang orang-orang tak kira lah golongan mana yang hadapi, and then dia persembahkan. Okay, selalu kita dengar cerita kan, ni kita macam boleh tonton sendirilah dia punya apa yang kehidupan, sama ada golongan B40 kan, M40, T20. So kita boleh tengok dengan orang kata dengan jelas lah. Cumanya ada sedikit beberapa perkara lah yang saya rasa macam kita nak supaya kita punya audience atau penonton kita ni mendapat sesuatu ilmu yang fact. Saya sarankan supaya penerbit filem, pengarah-pengarah filem boleh memperbanyakkan lagi kandungan-kandungan orang kata fakta di dalam penceritaan. Bukan semestinya nak kena sebut panjang-panjang tu, tidak. Contohnya macam saya pernah tengok satu movie, dia punya skrip, dia nak tumbuk orang, and then dia cakap, okay, kau nak aku tumbuk engkau sampai patah 357 tulang kau. Dia cakap macam tu kan. So kan, secara automatik kita tahu, dalam badan kita ada 300 lebih tulang rupanya. Itu ilmu sains tu. Itu dari segi sudut sains. Secara tak langsung dia memberi knowledge. Tak langsung, sepatutnya kan itu yang kita nak lah. Kan saya harap kan pengarah-pengarah filem, pembuat filem karya masukkan nilai-nilai macam ni, benda yang ilmu yang boleh mendidik. Sebab kalau kita tengok cerita sebelum ni kan, kalau orang selalu buat troll dekat internet, syarikat papa ada 250,000 pekerja kan, macam mana nak jadi ketua CEO untuk handle 2,500 pekerja macam. So benda tu tidak memberi ilmu sebenarnya. Dia kan? lebih kepada menunjukkan apa status betul lah. Kan. So biar kita sampaikan, bukanlah ni macam cerita-cerita luar negara,
memang kita tak ada bajet yang besar lah. Macam dekat luar negara kita ada macam kalau set tu memang lengkap, hospital ada dalam tu, ada semua ventilation punya mesin apa semua kan. Memang kita tak ada, memang sukar lah. Tapi mungkin kita boleh buat dari segi fakta-fakta yang kita boleh masuk, term-term yang kita boleh gunakan dalam penceritaan. So kita dapat educate kita punya audience secara tak langsung. Sebab orang banyak belajar melalui memerhati. Ya, kita dengar, kita dengar, tengok memerhati kan. So saya rasa itu yang patut diterapkan lah kan. Ini yang ilmu yang kita nak dapat secara tak langsung. Dan sedikit saya tambah, kalau boleh lah dalam setiap karya dalam bidang kreatif industri ni perlu buat sedikit research. Research sebelum berkarya supaya ada yang Sarah sebut tadi tu, knowledge yang disampaikan. Dia bukan sekadar berhibur, menyampaikan mesej tertentu, tetapi perlu ada mesej, knowledge-nya di situ. Kita ambil contoh cerita P.Ramlee lah kan. Saya penggemar P.Ramlee lah. Tapi anak-anak muda hari ni bukan saya yang pun gemar. suka cerita P.Ramlee. Dia cerita Tiga Abdul kan. Banyaklah cerita dia. Antara yang saya ingat cerita Tiga Abdul kan. Ketika P.Ramlee berjumpa dengan Sulaiman Ahlakan. Yang digambarkan seorang lawyer yang amanah. Sulaiman tu tokoh kan? Ya, seorang tokoh. Tapi apa yang saya menarik di situ saya sebut, dia menyebut harta-harta dia ambil tu, dia bawa jumpa Pak Mentua dia. Harta file tu. So Amat Nisfu ya. Dia akan bacalah harta-harta luar negara. Bila disebut tu Turkistan, Konghuistan. Ada banyak tan-tan yang belakang lagi dah. Sebenarnya negara tu wujud. Dia bukan sekadar melainkan Tanjung Rambutan tu. Ada juga, Perak ada. Tanjung Rambutan, Gohegostan dan sebagainya. Tetapi di situ P.Ramlee buat research. Negara-negara ini adalah negara-negara yang autonomi Islam suatu ketika dahulu. Negara-negara yang wujud dalam peta dunia. So zaman tu kan tak ada internet, mana kita nak tahu. Tapi dia tahu geografi tu. Ya, P.Ramlee tahu. Dia buat research. Kostum-kostum dia kalau tengok filem P.Ramlee semua berdasarkan research. Betul. So bila disebut walaupun untuk tujuan kelakar, jenaka, tapi ada mesej. Itu negara-negara yang satu ketika ada autonomi Islam, Turkistan, yang belah-belah sana itulah, Turkistan dan sebagainya. Itulah kita punya pengkarya ini perlu banyak masukkan mesej, knowledge dalam. Dia kena banyak buat kajian. Kena buat kajian. Perlu ada kajian. Sebab dia nak sampaikan dekat audience. Audience ni dia pelbagai lapisan masyarakat. Kita kena mendidik. Kita kena mendidik audience kita lah. Sebab saya pernah tengok satu movie, drama Korea tentang medical punya drama. Apa nama tu? Saya boleh tengok tu. Saya tengok dia memang tunjukkan cara yang betul untuk urus CPR. Okey. So saya macam okey macam ni. Nak tekan berapa kali, nak kedudukan kepala macam mana, kena letak tangan macam mana. So saya tengok review daripada doktor sendiri, memang mereka kata ni benda cara yang betul. Okey. So itu yang saya maksudkan. Cuba terapkanlah dalam filem-filem Malaysia ni ataupun drama Malaysia ni benda-benda knowledge yang macam ni kan. Budak-budak pun tahu macam mana nak buat panggilan kecemasan. Macam at least kan macam cara basuh tangan yang betul. Itu paling simple lah kan. Berapa lama nak kena korek ke apa. So itu beri satu benda yang pendidikan lah. Education. Kita educate melalui filem. Ya, educate melalui filem. Orang tak nak tengok kalau benda-benda yang sangat strict dan juga sangat formal ni. Secara macam sebab kadang-kadang budak-budak zaman sekarang pun dia dah cepat grab benda tu. Dia tengok pun dia dah boleh, orang kata apa, dia dah boleh tangkap. Dia dah boleh belajar. Sebab kalau kita tengok kan, budak-budak sekarang dia lebih dengan gadget, betul. Dia lebih terdedah dengan benda-benda yang orang kata ilustrasi ni kan. Macam dulu, macam zaman saya lah, kita orang guna krayon. Guna krayon. Macam sekarang ni darjah 1 dah ada handphone sendiri. Dah ada tab. Aku dulu darjah 1 krayon aja. Itu pun kalau ada lah. Okey. Masukkan kat sini. Okey. Saya nak baca ada beberapa sebenarnya. Ada beberapa komen. Ada komen. Ada beberapa komen lah dekat YouTube Yusas TV Official. Okey. Okey. Ada yang cakap kejap.
Ada yang kata bagus, cerita ni patut kita tengok sebab banyak moral yang dia nak sampaikan. Dari segi moral tidak dinafikan lah. Moral memang banyak kita boleh ambil dari super cerita. Baby Daus dia cakap drama ni banyak memotivasi untuk remaja. Kita memang perlu tengok drama ni. Lepas tu ada lagi. Saya rasa ada kata Hanuni Samsul. Saya rasa saya nak kena tengok ni drama ni, tak tengok lagi. Boleh tengok. Boleh tengok. Betul. Contohilah cara saya tengok 2 hari habis. Sehari berapa episod? 7 dan 6. Tengok sebelah malam saja. Ya, sebelah malam saja. Wah. Hebat Cik Berhan. Kesungguhan. Betul. Itu moral juga tu. Moral kesungguhan. Habiskan sesuatu lah. Lepas tu ada juga komen ni Nabilah Nabiha. Marah betul pakcik tu. tak relax. Pakcik tu betul tak relax. Geng dengan saya tu. Saya memang tak suka. Pak Yaakob tu kan. Semua orang ada tuduhnya. Betul. Semua orang ada makinya. Lepas tu ada juga yang bagi tahu ni. Main lead cerita tu Cool merupakan anak Dr. Ridwanti. Ya betul. Kan? Muhammad Syafi nama. Muhammad Syafiq. Anak Prof Ridwanti. Lepas tu ni ada ni Encik Azizi Ahmad dia ada komen. Tapi pakcik tu pun tak salah lah. Sebab terlalu risau mungkin jadi macam tu kan. Lumrah sebenarnya. Kita tak tahu apa yang dia hadapi kan. Betul. Tapi kita kena orang kata memahami lah. Betul langsung kan. So dia memberi gambaran semua situasi yang berlaku. Yang cool ada, yang emosi ada, macam-macam berdepan dengan pandemik ni. So dia bukan rekaan. Benar-benar berlaku. Ini bukan ujian. Bukan cobaan tapi benar-benar. Macam kita kalau sebelum kita bercakap tu kita pastikan otak kita laju 5 minit daripada mulut kita nak menuturkan. Macam pakcik tu dia main cakap aja. Dia melepaskan apa dia rasa, apa yang geram sangat tu kan. Okey, saya nak jemput. Saya ada nampak tu Puan Wawa dengan Aisyah jalan dari jauh tu. Dah datang sini dah habis kelas agaknya. Dah habis kelas agaknya. Nak Puan dengan Aisyah masuk ke? Kalau ini mungkin mereka boleh ni kot. Atau nak bagi kesimpulan? Siapa kesarang bagi kesimpulan? Kesimpulannya saya rasa drama ni boleh, patutlah kita tonton bersama. Sebabnya dia dari segi kontennya saya rasa dia memang memberikan kita satu suasana yang kita hadapi. Isu-isu yang kita hadapi. So saya rasa ini boleh diambil iktibar. Yang mana yang tak elok macam pakcik yang garam jangan tu. Ikutlah. Jangan ikutlah. Jadikan batasan. Ada satu scene yang saya ingat lagi. Ada suami isteri yang peniaga kan. Peniaga online tu yang ambil kesempatan di kala pandemik ni berlaku, dia jual semua barang-barang dia dengan harga yang tinggi tu. Itu sifat tamak tu kita janganlah ikut. Betul. Tapi yang saya sukanya kat situ, dia punya Pemikiran jauh. Ya, dia berfikir jauh. Business plan. Business plan dia. Dia kata kalau time macam ni kita kena buat macam ni kan. Kita kena cari alternatif lain dia untuk konsep supply and demand. Dari segi positifnya dia memang seorang peniaga kan dia ada fikiran macam ni. Tapi cara dia salah lah menjual dengan dia mengambil kesempatan dalam kesepitan orang lain. Apa macam menangguk di air keruh. So itu dari segi cara tu tak betul. Tapi cara pemikiran tu saya rasa peniaga-peniaga sana memang kena ambil lah, grab. Kena belajar benda tu. Kena grab this opportunity lah kan. Sebab waktu sekarang ni pun orang dah lebih bergiat dengan meniaga online kan. Apa-apa semua online. Everything online. Dan saya lihat dari sudut kesimpulan sebagai kesimpulan apa yang berlaku, ya kita tahulah hadiah dari Tuhan itu adalah COVID sebenarnya hadiah. Kita kena positifkan. COVID, pandemik ini sebagai hadiah. Kalau benda tanda negatif, Allah sayang kita ambil negatif, benda semua jadi negatif. Tanda Allah sayang kepada kita, diberi hadiah. Betul. Hadiah itu adalah COVID, walaupun ada kesesaran. Diberi peringatan. Kita pun tahu ayat apa tu, surah Al-Insyirah kan. Ayat yang ke-4 dan 5. Fa innamal usri yusra. Maka tetapkan dalam hati kamu, dalam kesusahan itu di situ ada kebaikan. Allah ulang lagi. Ayat tu 2 kali Allah ulang. So menunjukkan bahawa di sebalik
ataupun di dalam kesusahan tu sebenarnya ada kesenangan, ada hikmahnya Allah bagi. Allah tak bagi tu ujian yang kita tak mampu nak hadap kan. Tengok dalam drama ni, daripada COVID ni keluarga jadi bersatu. Betul. Suami isteri jadi baik. Okey, Boleh kenal. Boleh kenal. Yang tak pernah independen pun dah pandai. Yang asalnya marah atuk dengan nenek tu, akhirnya baru nampak. Dah baik. Betul. Atuk dan nenek yang datang ke rumah tu kan. Dia baru rasa nilai, ada yang rasa nilai keluarga kat situ. Baru dia boleh erti persahabatan di situ. Persahabatan kat situ, baru dia boleh nilai, oh sebelum ni kawan yang ada dengan itu bukan kawan yang ada selalu susah. Kalau susah, ada bila dia senang aja. So bab tu dia susah pun ada lagi orang yang terima dia kan. So benda tu kita boleh belajar secara tak langsung jugalah. Episod ni tak banyak pun, 13 episod. Jadi yang mana belum tengok lagi cerita ni, sangat-sangat disarankan untuk menonton Hadiah dari Tuhan. Hadiah macam mana tadi? Kita dah bincangkan dengan 2 orang panel kita lah kan. Hadiah yang berbentuk istimewa, bagi kita istimewa lah. Sebab dia sayang, dia bagi peringatan. Sebab dia sayang, dia bagi hadiah yang sama rata untuk semua orang. Macam tu. Okey. Masa pun macam mencemburui kita sebenarnya ni Cik Sarah, Cik Berhad. Dah sejam lebih dah ni kan. Cik Sarah dengan Cik Berhad hari ni ada kelas lagi kan? Ada, pukul 2 saya ada kelas. Saya pun ada juga kelas hari ni. So untuk podcast hari ni sampai sini saja segmen kita. Mungkin kita boleh bertemu lagi dengan panel yang lain pula, dengan tajuk yang lain pula untuk siri yang kedua. Okey, mungkin lebih menarik ataupun perbincangan mungkin lebih besar. Mungkin kita buat review untuk filem yang lebih luar negara. Yang lebih mencabar mungkin. Nak tengok kan. Okey. So stay tune untuk next podcast dan kalau ada cadangan, mungkin ada cadangan daripada student USAS, tak kira lah daripada multimedia ke IT ke ataupun yang lain yang nak tahu ataupun yang nak berkongsi apa benda yang patut kita podcast kali ni patut rungkaikan kan, movie review ke, ada movie lain yang movie lain ke, mungkin ada dalam bentuk buku ke, penulisan ke yang nak kita kongsikan, boleh. Mungkin boleh. Boleh berkongsi lah. Daripada fakulti lain pun boleh. Daripada fakulti lain pun boleh. So sangat-sangat kita orang menerima. Okey. So sampai sini saja. Terima kasih Cik Sarah. Terima kasih Cik Berhad. Terima kasih Aisyah dengan Puan Rabiatul. Sebab walaupun berada di luar kawasan tadi, masih boleh bersiaran bersama dengan kita. Okey. Jumpa lagi next podcast. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye.